Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatan wa salaman ala rasulih Muhammadin khatamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum kita mulakan tazkirah, kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dua bapa kita muslimat yang telah mati daripada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana. Minta maaf lewat sikit, ada hal sikit ya. Siapa lama dah tak sampai surah JKR ni. Eloklah hari ni kita buat muzakarah. Tak payah buat kuliah lah. Kuliah nanti saya bagi datang lain lah. Muzakarah ni, tazkirah ni apa? Peringat. Peringat ni benda yang kita tahu dah. Itu nama peringat. Kalau nak beri maklumat, dia panggil ilmu atau maklumat iklan. Saya nak sebut ni benda terlepas pandang. Umpan ada tak? Umpan ada. Nak sebut ni benda yang banyak orang terlepas pandang, yang nampak ringan tapi hakikat dia berat. Kita belajar dah tapi tak halusi masalah ni. Saya pergi, saya peringat balik. Banyak yang terlepas pandang. Di antara perkara batalkan wudu, bersentuh atau tersentuh kulit laki-laki perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram, tanpa berlapik, batal wudu. Okeylah. Mahram bukan muhrim. Muhrim ni cakap Arabnya ihram haji umrah. Tapi orang Melayu jadi istilah. Saya tengok banyak sebut Arab tak betul segi nahum. Masjid At-Taufiqiyah tak betul, patut Masjid At-Taufiqi. Masjid Al-Khairiyah tak betul, Masjid Al-Khairi baru betul. Patut sebut dengan mahram. Muhrim ni ihram haji umrah. Mahram betul diharamkan nikah. Tapi tak berkisah macam orang Melayu sebut orang putih banyak. Tak betul, macam orang tua-tua, tambah orang Kedah Utara. Nak pergi mana maklum ni? Nak pergi Sepetat, tengok Pak Ngah yang sakit ni. Sepetat apa Sepetat? Hospital, dia berkata Sepetat, orang Utara. Kalau Kelantan lagi ke Sepetat lah Ustaz. Kita berbiar benda istilah ni jadi orang Melayu. Macam Hindu tanya, ayah api kereta Suramari ke ayah? Kita pun faham, tak gelap pun padan di India. Kereta api. Jadi muhrim, mahram jadi biasa lah. Pada mahram sudah haram. Maknanya diharamkan nikah. Dia ada dua bentuk. Pertama, haram nikah dengan haram selama-lama, mu'abbad. Yang kedua, mu'akkad, sementara. Haram ada tiga bentuk lagi. Pertama dipanggil al-muharramat bin nasabiyah, dengan sebab keturunan. Ini tak ada masalah, kita tahu. Mak, ayah, adik, kakak, pak saudara, saudara. Alhamdulillah, ni semua orang tahu dah. Wudu tak batal, tak boleh kahwin. Aurat macam adik-beradik. Yang kedua, al-muharramat birrada'ah, dengan sebab susuan. Ini saya nak cerita banyak. Satu ke al-muharramat bil musaharah, berambil-ambilan, ipo-duai. Baik. Haram dengan sebab susuan ni banyak berlaku masyarakat sebab kejahilan lah. Ikut hukum Islam, kalau satu budak umurnya tak lebih pada 2 tahun, dia menyusu 5 kali susu, automatik dia jadi anak susu orang tu. Contohnya saya lah, tak sampai umur 2 tahun isap susu Mak Minah 5 kali susu, automatik Mak Minah ibu susu saya. Anak-anak Mak Minah saudara susu saya. Mak Minah nenek susu saya. Adik kakak Mak Minah mak saudara saya. Macam perempuan lelaki lah, pak saudara susu, pak. Ini penting. Termasuk anak saya. Abang adik saya tak bersangkut sebab dia tak isap. Anak saya sebab susu Mak Minah, darah daging saya, melekat sampai keturunan saya. Haram mu'abbad selama-lama dengan Mak Minah. Mu'abbad selama-lama sampai kiamat.
dengan anak-anak Maminah, dengan pak saudara, kan? Mak saudara, selama-lamanya. Rasulullah ada seorang ibu susu dia, Halimatus Sa'diyah. Ya. Ini jadi syarat dia 5 kali susu, tak lebih daripada, jangan lebih pada umur 2 tahun syaratnya. Ini penting baru nak bela anak angkat. Banyak yang bela anak angkat tak bersusuan, bermasalah besar. Nasihatlah pada anak-anak, adik-adik kita nak bela anak angkat, pastikan susuan atau tidak. Kalau tidak, jangan bela. Kecil tak apalah, besar besok. Kalau dia perempuan, boleh kahwin kita, uduk batal, aurat macam orang luar. Dia laki-laki dengan isteri kita, dengan anak-anak perempuan kita, masalah banyak. Nak mengelak, buat susuan. Pastikan benda ni. Banyak orang tak tahu. Setengah tu bin pula, bin bapa angkat pula, lagi berdosa lagi. Saya mengajar di Pulau Pinang. Lepas mengajar tu, nak jumpa Ustaz Mayang ni, insyaAllah. Saya ni Ustaz baru kahwin 2 minggu mari honeymoon di Pulau Pinang ni. Tengah Ustaz mengajar, mari singgah Ustaz. Nak cerita ke Ustaz sikit. Saya ni masalah saya, isteri saya kat mengaji di Jepun kami ni. Balik mengaji habis dah. Isteri saya tahu kata dia anak angkat, malah akad nikah. Sebab pertama pakai wali hakim, yang kedua pula tak gunakan bin bapa angkat dia, binti Abdullah lah. Sama tak tahu cerita dia tu nama beli susu, Allah alam lah. Dia binkan bin bapa angkat. Saya kata berdosa. Beginilah, enta balik berundi dengan bapa mentua enta, pergi daftaran, buat surat sumpah, tukar balik nama dia. Bapa asal kata tahu, tak tahu binti Abdullah. Apakah berdosa panjang. Risiko dia tinggi. Sebab satu kes berlaku, dia orang ni orang kaya lah, orang meniaga mengaji kat saya ni. Bapa dia beli anak Cina, lama dah, si Jepun dia bela. Dia bubuh nama, letak nama bapa dia. Mak kata dia bagi dia siap-siap, tapi nak tamak haloba ni nak lagi. Udah bergaduh. Mika tu sedar sikit. Mika tu anak Cina, bapa teman beli RM10 zaman Jepun dulu pun. Saya kata yuk, kalau bertengkar tak jadi ke benda yuk, memang segi mahkamah akan masuk belah dia. Sebab sah bin bapa inta. Silap besar bapa inta letak bin dia, ni besar risiko tinggi. Kata dia buat apa dah, kalau dia tahu hukum hakam memang haram dia makan pusaka tu, dia tak boleh tuntut. Dan nafsu manusia ni dengan duit kota banyak nak tuntut. Kita salah bapa inta lah. Banyak kes ni, muslimat kita seorang ngaji kat saya, aktif muslimat meninggal dah, tak buat sesuatu. Allah, ngapa tak berkhabar? Saya kata kak tu lah silap. Kak ni Islam hadari, orang mengaji, kak tak mari, ni lah rupanya kak. Tanya idak, sekarang masalah besar dah budak tu. Jadi dia pernah rumah bertudung manjang, sentuh batal utuh, anak orang luar, sentuh batal utuh, aurat macam orang luar. Masalah banyak. Nah tu kata masalah. Sebab tu pastikan bela anak angkat. Kalau buat sesuatu, kalau tak boleh bela, jangan bela. Ini banyak berlaku masyarakat kita. Kalau boleh buat sesuatu, cara dia, kalau budak tu perempuan, saya nak bela, ambil belah saya, jangan belah isteri saya, belah saya. Adik saya dah usul, adik dia isap susu adik saya 5 kali susu, otomatik jadi anak saudara susu saya lah. Adik saya berpencil susu tak ada, anak dia ada anak saudara dah. Okey, 5 kali susu, otomatik dia jadi cucu saudara susu isteri saya, cucu saudara susu saya, tak ada masalah. Kalau dia laki-laki, bagi sebelah perempuan kita, adik ipar dia susu, bagi dia 5 kali susu, otomatik anak saudara susu isteri kita. Adik ipar pencil susu tak ada dah, bagi anak-anak dia, otomatik jadi cucu saudara susu. Ini untuk melibat, jangan dia berdosa dalam rumah. Banyak masyarakat tak tahu benda ni, sebab tak ngaji lah. Tanya idak, ini masalah kan. Cuma satu soalan saya nak tanya kamu lah, satu soalan. Benda ni segi undang-undang negeri salah, tapi segi syarak dulu. Saya nak bela budak tu, dia bukan keluarga saya,
Dia budak perempuan. Macam mana untuk mengelak jangan berdosa saya dengan dia? Dia jawab 30 saat dari sekarang. Nak menyelesaikan masalah. Mana cara untuk mengelak jangan dosa? Yang buat susu pencet belaka dah, tak ada dah. Nah, aku mau perempuan. Dia tanya. Jawab, macam mana nak buat? Koma surau ni, pintu kau buka tak masa ada tirai. Buka, kena buka, wajib buka. Tak buka, mayang tak sah. Surau bukan masjid apa. Macam mana? Nak bela budak tu jangan berdosa. Macam mana cara? Ha? Nak susu apa dah tak ada. Pencin pun dah. Ha? Kan seorang lagi yang berani. Macam mana cara? Undang-undang negeri salah. Syarat tak apa. Saya kahwin dengan budak tu. Boleh kok Ustaz baru 3 hari beranak. Hukum syarak tak tetap akil balik. Ingat dah Rasulullah kahwin dengan Aisyah umur 6 tahun. Ingat isu Kelantan dulu. Budak 12 tahun. Hukum syarak sah. Itu dia panggil nikah tak boleh jimak tu. Saya bela budak tu. Isteri saya madu saya bela madu. Isteri saya bela madu dia lah. Besar besok kalau dia nak. Besar esok kalau dia nak. Kalau dia besar saya nak pakai. Tak nak pakai. Saya cerai bagi kahwin orang lain. Untuk mengelak dengan dosa. Saya mati. Pusaka dia dapat. Kata nama isteri. Undang-undang ni salah. Undang-undang ni kita berapa umur? Lama tak kahwin, tak tahu berapa umur ni. Berapa umur negeri kita ni? 16 ke 18? Ha? Perempuan 16 ke 18? 18. Lama tak kahwin, tak tahu. Segi hukum syarak sah. Di Kelantan dia ada kemenangan khas mahkamah kebenaran, okey lah. Untuk mengelak dosa, bahkan sudah. Tapi kalau budak lelaki bermasalah sebab dia dengan isteri kita masalah, mana boleh kahwin isteri lelaki dua walaupun tak boleh jimak? Tak boleh lah. Kalau budak lelaki perempuan boleh. Sekali dengan dia, isteri saya boleh madu dia lah. Untuk jangan berdosa dalam rumah. Kelendak jugalah. Ni pangkat akhir lah ni. Untuk mengelak jangan berdosa ya. Ada soalan saya lagi? Kau ada soalan sebelum saya masuk studi tajuk? Bab sesuatu ni ada keliru tak? Kau orang faham? Kan sekarang banyak golongan profesional perempuan ni. Saya sensitif. Saya tak tanya dah soalan tu. Saya ni mulut ramah mengajar pejabat banyaklah. Dulu dah, sekarang dah tak kurang dah. Kan dah masuk 62 dah. Mak beli bedak, beli sampai 2. Dulu jadi budak, sekarang jadi orang tua kata. Makan masak taucu ikan ruan. Dulu jadi cucu, sekarang jadi tok wan. Ngajar banyak pejabat, 18 pejabat saya ngajar, ingat dulu. Kerajaan dan swasta. Saya mulut ramah. Kan sambil naik tangga tu, tanyalah, suami kerja di mana? Tak ada lagi ustaz. Ya Allah, sensitif. Kalau aku tahu taubat, aku tak tanya soalan tu sensitif tu. Orang ruputan jodoh tak ada. Saya mengajar ceramah sebuah pejabat, jabatan negeri, pengarah negeri. Umur 50, ingat kot suami kurang-kurangnya lawyer, doktor dengan taraf dia tu. Makan ramai, lepas ceramah makan petang. Saya suami puan kerja di mana? Mulut ramah kita ni pun. Yang pegawai ni pakat diam senyum. Belum lagi ustaz. Ya Allah, kalau aku tahu taubat malu. Tak ada tu saya tak tanya dah. Sensitif soalan tu. Kita ikhlas tapi takut disalah pandang. Dema lah. Dema tahu hukum. Dia orang bela anak angkat. Tu esok siapa nak bela dema? Nak beranak idah dah. Kalau kahwin pun. Dia orang bela anak angkat. Dia orang tahu hukum. Dia buat susu. Dia makan susu automatik jadi anak angkat anak susu dia. Tak ada masalah lah rumah. Dia bagi kata masih hidup. Saya ngajar di Ipoh. Satu orang tanya, ada akademi susu ni ustaz, ngapa yuk?
Tak ada orang main-main kadema lah. Yuk. Tak tanya satu yuk. Benda sekarang ada hormon suntik, suntik hormon ada susu. Tak ada orang main pun tak berada susu sekarang ni. Kan? Dia makan susu, otomatik jadi anak susu dia. Tak ada masalah. Kan? Tak masalah. Dulu banyak berlaku, ingat tak polis dulu duduk berek tahun 70-an. Isteri pun dia bukan kerja dulu. Kak Timah, Kak Leha, Kak Nak, Kak Tun, Kak Cun. Sembah ramai. Semua orang dorang datang. Macam keluarga sendiri. Itu nak kemerkit makan kenduri. Bukan orang gaji, bukan ada apa. Isap susu. Nak tinggal kat hang, Kak Tun anak ni pergi merkit sat. Dia belajar hukum. Satu kes berlaku tu. Dia orang dah pincit semua dah. Bercinta anak susu ni di Kuala Lumpur. Pergi minah lah anak hang kat Leha. Ya Allah, kita saudara susu tak boleh besan kita ni. Anak saudara susu ni tak boleh besan. Tak upaya, tak ada jodoh. Cinta sajalah. Melepas lah. Mau jadi mata hukum. Dia banyak kira orang tu dulu tu sesuatu Jabatan Agama tetap peraturan. Nak kahwin kena daftar. Nak kahwin kena buat surat. Macam tu saya nak kahwin orang Kuala Lumpur. Qadi Kuala Lumpur kan tanya, ada tak surat qadi daripada Taiping mengatakan ustaz masih ada isteri kedua, tiga nak kahwin seorang? Kalau tak ada surat ni, segi undang-undang, qadi tak boleh kahwinkan saya. Ini yang timbul nikah di Siam tu. Nikah di Siam pasal apa? Tak tekat peraturan sini. Nikah di Siam banyakkan nak kahwin dua ataupun wali tak setuju. Dia ikut hukum 90 marhalah, 2 marhalah 90 km boleh pakai wali hakim. Kalau pergi ke Betung memang lebih lah. Betung ke Songkla ke Nyai ke. Ni hampa jumpa Tok Qadi sana. Hampa main buat apa ni? Kami nak kahwin tuan. Dulu Menteri Agama hampa Amir Osman ada hantar surat pada Tok Qadi Selatan Thailand, kalau nak nikah dengan orang di Thailand ni kena buat surat daripada kerajaan Jabatan Agama Malaysia. Tuan, di Malaysia cerewet tuan. Saya nak nikah dua tuan. Saya dah berkenan, dia berkenan. Malaysia cerewet, nak kena panggil bini pertama, kemudian pula nak tengok pendapatan, banyak cerewet. Kami nikah tu yang kami nak nikah di Siam ni tuan. Ialah betul lah cerewet dia nak untuk kebaikan apa tuan. Kami nak menikah cara baik, nak berdiri rumah bila cara halal. Kalau kami berzina sekali lagi, tuan tanggung dosa dah. Mai. Tu bagi kahwin kat tu apa kesudah dia ni? Hukum syarak halal. Undang-undang negeri tu tak pakai Malaysia ni. Malaysia tapi saya nasihat lah. Manakan kawan kita adik-adik kawan yang kawan di Siam balik daftar, jangan tak daftar. Masalah pertama dapat anak. Nak buat surat beranak, dia nak tengok surat nikah Malaysia. Tengok Siam mai ropang camrom nang kai mai tai. Tu. Kerajaan tak iktiraf. Dia tak iktiraf. Daftar kena denda tengok 2,000. Jangan tengah 2,000, sayang, jangan. Korban lah. Buat bani tanggung lah. Tengah 2,000 tu. Bayar, dia beri surat sini, okey lah. Masalah esok, anak sekolah tu. Banyak kes 2-3 kes sampai ke saya. Salah hinta ni, kata hinta tak daftar. Tengah 2,000 sayang, pasal ni hinta anak, hinta je masa sekolah pun tak boleh. Surat beranak tak ada. Nak kenalan, dia masalah risiko banyak. Kenapa esok kalau hinta mati, saka pun tak dapat isteri nombor 2 hinta ni. Masalah banyak. Balik daftar lah. Jangan sayang kelanda itu. Kan? Itu tentang apa nama teban. Sekarang undang-undang kita ketat sebab dia buat untuk peraturan kita. Kan orang dulu banyak kahwin. Merata kahwin. Tu satu tempat saya tu. Tak sangka ada keluarga di mana Nakon Sitamarat tu, belak atas Prakerabi tu. Cakap pun tak tahu cakap Melayu. Kami main nak cari adik-beradik kami Malaysia ni, Tok Wan kami menikah banyak dulu ni pun. Dia baru tahu atuk dia menikah sampai ke Siam tu. Pangkat dia pangkat 2 pupu dah. Mari tanya bercerai adik-beradik. Dulu menikah tak kisah, ada yang nikah bini 40 orang pun ada. Mudah ingat anak 8 orang kan. Biar ada soalan nak tanya. Ada muskil.
Faham belaka dah? Bagus hukum ni. Semua otak orang pelajar star belaka ni. Boleh kalau kansar belaka pun. Bagus. Kalau boleh benar jangan bertempik aku, jangan terbilang. Baik, sekarang kita masuk tentang haram dengan sebab berambil-ambilan dia panggil busaharah, tipu dua. Ini banyak yang tak faham. Dia ke hukum Islam. Pak mertua, mak mertua kita bila kita kahwin dengan anak perempuan dia, anak lelaki kita, anak lelaki dia contohnya, walaupun bercerai tanpa bersetubuh, mak mentua, pak mertua kita haram muabbad selama-lamanya. Sampai kiamat tak boleh menikah, wuduk tak batal. Tahu? Pak mertua, mak mertua kita tu. Kahwin anak dia walaupun cerai akan mati kan, tak ada bersetubuh lagi, haram mak mentua, pak mertua kita selama-lamanya. Soalan nak tanya. Bapa mertua tiri, mak mertua tiri ni batal wuduk dah. Dia kaedah gini. Kalau batal wuduk boleh kahwin, tak batal wuduk tak boleh kahwin. Cuma sementara dengan tidak aja, itu aja. Bapa mertua tiri, mak mertua tiri. Bila kita orang lelaki kan, mak mertua ada 3 cawangan. Mak mertua tiri atau mak mertua mati, kahwin baru, mak mertua tiri. Dia kumung perempuan, mak mertua kahwin pakcik baru, pak mertua tiri. Wuduk batal tak? Aurat macam orang luar tak? Dia kaedah dia kalau batal wuduk boleh kahwin, tak batal wuduk tak boleh kahwin. Itu kaedah dia. Cuma sementara ataupun tidak, itu je. Batal tak? Ada tunduk, ada anggup, ada geling. Mujur kamu datang dengar pada ini, banyak masalah ni kita terlepas pandang. Tu saya perangat balik benda ni. Duk sebut haram nikah ni tak betul, duk keluarga je. Pak mertua tiri, mak mertua tiri batal tak? Batal tak? Jawab bila tak betul kena berdosa. Apa betul lah. Batal. Orang lain? Batal tidak? Batal. Batal. Ada senyap pun, dia tahu dia jawab. Jawab dia batal, tak bersangkut apa. Kalau bapa mentua kita mati, kita boleh kahwin dengan mak mentua tiri kita tu. Tak bersangkut apa kita dengan dia. Dia sementara je, haram akad sementara je. Mak mentua tiri, pak mentua tiri. Baik, okey. Mak tiri, bapa tiri macam mak tiri, bapa tiri kita, wuduk batal tak? Atau pak kita ada 3 cawangan, mak tiri dia. Batal tak? Tak batal? Batal. Tak batal. Biasa berlaku ni. Mak tiri, bapa tiri, kita batal tak? Jawab pergilah, tak betul ke nak berdosa sampai betul lah sekarang. Jawab dia tak batal, haram muabbad selama-lamanya kita mak tiri, pak tiri tu. Termasuk nenek tiri atau atuk tiri. Cuma orang perempuan ada beza sikit. Dengan bapa tiri koma, syarat bersetubuh dengan mak koma bahawa haram koma dengan bapa tiri tu. Bapa tiri koma kahwin dengan mak koma. Tak sebab bersetubuh mati dia, mak mati, ataupun dia cerai mak kita, halal koma kahwin dengan bapa tiri tu. Tapi kami lelaki-lelaki tak boleh, semata-mata akad, tak syarat setubuh. Ada satu cerita polis pencen umur 68, kan nak dara umur 36. Kawan-kawan dia usik sakan lah, buah binjut, buah binjai, buah beli binatang parah, cukup janggut, cukup misai, boleh kahwin anak dara, kenyih je Pak Long tu macam kami Imam Kasyiri. Pukul 9.30 malam akad nikah, pukul 11 mati Pak Long tu. Tak ada bersembang. Tak ada rezeki dia betul lah. Mati senang jantung, mati. Segi hukum fiqah, anak-anak Pak Long polis ni
dengan mak tiri haram mu'abbad selama-lamanya walaupun muda pada dia. Wuduk tak batal. Mu'abbad semata-mata. Pesaka dapat sebagainya. Dan mak tiri dapat. Cuma satu ada beza sikit. Orang beri cucu tiri juga tapi bentuk lain. Kalau masalah pertama tadi, atuk kita kahwin dengan nenek baru atau nenek ke atuk baru. Ini masalahnya anak tiri anak kita. Faham tak? Saya ada anak perempuan. Ke satu duda yang ada anak perempuan. Kalau koma orang perempuan anak lelaki lah. Dengan kita ni dia panggil apa? Cucu tiri kan? Dia anak tiri anak kita kan? Dengan kita panggil apa? Cucu tiri ya? Anak datuk tiri kan? Batal tak wuduk kita dengan dia? Batal tak? Ini masalah berlaku masyarakat banyak ni. Batal tak? Tak batal. Orang lain entah. Ingat-ingatlah. Mujur pun datang dengar petang ni, tidak rugi jahil sepanjang hayat aku ni. Jawab dia batal sebab tak bersangkut apa kita dengan dia. Dia anak tiri anak kita, kita boleh kahwin dengan dia. Wuduk batal macam orang luar. Faham tak tu? Tak bersangkut apa. Satu lagi dengan ipar dua. Ini banyak masyarakat berlaku. Dia balik kampung beraya lah kenara, dia buka tudung alasan tak boleh kahwin dengan bayi ipar. Ingat, dia tu haram sementara aja, wuduk batal, aurat macam luar. Kemudian dengan ipar koma tu macam orang luar, aurat boleh kahwin, boleh apa. Kan berlaku banyak Melayu kita mati kakak ambil adik kan. Mati kakak ambil adik, orang boleh kata apa? Bersalin tikar dulu. Sekarang orang kata bersalin kapek, tak pergi tikar lagi sekarang ni dah. Cuma jarang berlaku kes. Jarang berlaku kes kita kahwin dengan isteri adik kita, jarang berlaku. Yang banyak berlaku mati kakak ambil adik. Kita kahwin dengan bini adik kita atau kak ipar kita, jarang berlaku kan. Tapi ada boleh. Pasal nanti kepi orang jarang berlaku lah. Ada satu ustaz kawan saya, isteri dia meninggal. Isteri dia meninggal. Kemudian adik ustaz pun meninggal. Jadi mak dia kata, pergi dah hendak pergi menikah dengan orang lain, pergi menikah di ipar. Dapat pula nak makan. Nak teri sekali. Dia kata ikut mak dia pun tak larat, dia pun 60 dah ustaz ni. Adik ipar tu muda 40-an. Jenuh makan kopi panggung ustaz kata dia. Segi hukum halal tak ada masalah, boleh. Ada lah. Kan hukum halal masalah kan. Boleh tak macam mana pula? Anak duda anak janda. Saya duda, anak laki-laki saya ada seorang. Saya kahwin satu janda, ada budak perempuan, anak perempuan. Dia mau boleh kahwin ke tak? Anak duda anak janda boleh kahwin tak? Boleh tak? Boleh tak? Memang boleh. Tu orang panggil tu bisa sebantai. Tak ada orang lain lah, sebatang dengan makmu lah, dengan ayahmu lah. Pandai orang tu tu. Tu masalah kita menikah dengan janda muda masalah. Kita umur 40-an, anak-anak belasan tahun. Satu janda anak pun belasan tahun. Duduk satu rumah. Masalah tu. Dia mau boleh kahwin. Aurat macam luar. Kalau betul tu tak boleh rahsia rumah rumah dah dah. Masalah tu orang tu dia boleh kahwin. Senang. Tetap berdosa dalam rumah tu. Tak bisa sebantai. Anak mak anak aku lah. Kan? Ingat. Ipar dua. Ada soalan nak tanya? Ada muskil apa? Bab mahram ni banyak orang keliru banyak. Yang duk tahu bab keluarga dia. Ni masalah bersangkut musaharah, berambil-ambilan sementara dengan idak je. Termasuk mak saudara isteri, pak saudara suami, semuanya haram macam orang luar tu. Pak saudara suami, mak saudara isteri, belah isteri atau anak menakan isteri, anak menakan suami macam orang luar. Segi aurat segi apa, dia berkahwin dengan cuma sementara, dia punya akad sementara je.
Ya, sila lagi. Ada soalan? Saja saya buat tajuk lain sikit. Saya berzakarah bab insya-Allah yang kali 8 kita buat kuliah am lah insya-Allah. Doalah bagi COVID-19 bagi habis seraya tuan-tuan ni. Ai Allah. Kedah tu kira aman dah Kedah tu. Mamak Saleh punya pasal lah. Dai tambi ergan nara putin ke po. COVID-19 era pura pada illa puci. Aman dah Kedah tu. 0-0 masuk dia berjangkit habis. Meribak mata ni teruk daripada hak dulu ni. Kesian Dr. Hisham pening kepala dia yang merancang tu. Hero semua dia ni menteri-menteri ni dia tahu apa dia melaksanakan dasar je. Yang merancang semuanya kepada kesihatan doktor-doktor ni. Yang merancang mencegah benda tu. Malaysia kita terbaiklah kita. Boleh cepat mencegah. Indonesia tak libat PKP, rakyat dia berontak. Duit tak ada, miskin pula. Mana bisa pak kalau corona apa bisa mati pak. Enggak makan bisa mati. Mau mati kena corona atau enggak bisa makan pak. Tak jadi buat PKP. Sekat PKP tudung itu lah. Kita doalah bagi habis Allah Ta'ala ni doa lemah jangan jadi. InsyaAllah setakat ni apa yang baik semua datang pada Allah. Yang buruk masa sendirilah. Saya datang ni tuan-tuan. Biasalah saya datang minta wakaf pada tuan-tuan nak bawa ke tempat lain ni. Iaitu di Pusat Pengajaratul Jannah Batu Lima Syed Kedah. Di Beris Jaya Syed Kedah. Dia orang dah ada pusat dah. Dia orang beli tanah, dia orang wakaf balik. Minta bakal murah. Sekaki RM25. Kita beli tanah, kita wakaf balik. Sesiapa nak jumpa saya kena akad dengan saya. Sebab wakaf ni besar pada kita korban. Besar pada kita buat kenduri. Besar pada kita umrah. Pahala dia sekat dia gezet gitu ya. Wakaf ni berpanjangan berterusan. Siapa nak jumpa saya kena akad dengan saya. Boleh niat untuk mak ayah dah mati. Suami isteri dah mati. Sebab orang mati dia macam orang mati. Kapal-kapal berzah nak pelampung. Pelampung kita hantar pada demo ni. Zikir, tali wakaf sebagainya. Kita berdapat, dia orang dapat sama. Ya? Boleh jumpa saya lah. Mungkin tuan-tuan mungkin duit tak cukup. Pengen nak buat sempat lagi. Ini tak ada had. Ini Masjid Tuan Guru Haji Rahim di Kampung Ulu Bakai Sedim, Kulim, Kedah. Kalau tuan-tuan berjalan antara Baling Kulim, ada tang kejar tu, ada Masjid Orang Hijau Putih tu. Tu saya cari dekat 300,000 tu. Kita buat dekat 1 juta lebih. Dia pondok Ustaz Mazuki, ada pondok bawah tu. Satu sen tak ada duit kerajaan, mau duit orang ramai. Siap dah. Tu sekarang saya tolong masjid pondok Tuan Guru Haji Rahim di Sedim, Kedah. Siapa nak king dia tak tungkas sejadah tu. Ada sejadah letak bagi sejid dua tak apa. Resit saya akan namakan kata nama surah insya-Allah. Boleh niat insya-Allah, mudah-mudahan sedekah kita bulan pembela. Sedekah jangan terkejut. Nak satu cerita pula sedekah ya. Ada 1 jutawan Arab Saudi perempuan lah. Dia kena kanser payudara ganda. Lepas tu bibi orang Indon dia heran bibi ni masuk bilik air lama. Mengapa kamu lama masuk sama bilik air? Ibu saya orang Suska pun. Saya dapat anak saya yang kedua. Saya datang ke sini kerja. Habis pantang, kerja. Tetek sakit, susu banyak. Tu saya perah. Allah, susahnya. Tak apalah. Lanihan balik ke Indonesia Jawa. Segala belanja kontrak gaji aku 2 tahun tu dekat 40,000 aku beli baru. Baliklah ke Jawa. Lepas itu aku datang lepas 2 tahun. Tak apa dia balik. Hantar. Benar, makcik ni kali ikut nak operate bulan depan dah. Pergi cek, Masya Allah, Azim, fail. Kecut kesel dia. Mana kau pergi doktor mana ubat ni? Kata di makcik tu, kan Rasulullah sebut. Dawu marda bersedekah. Ubatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Sedekah ni rupanya ubat penyakit. Jadi masa kita sedekah, kita niat. Pertama sekali nak bagi untuk hadiah pada mak bapak kita lah. Yang kedua, niat nak bagi hilang penyakit kita. InsyaAllah. Dengan berkat sedekah tu ya. Niat kita insyaAllah. Satu lagi, ada kalender anak yatim. Ada pun tak banyak. Tinggal derma lah. RM5 satu ya. Pak Nanti 4 kampung saya ni. Derma RM5 satu lagi. Derma lah. Siapa nak kopi. Kopi panggung tu ada insyaAllah. Kata.